Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kami daripada kumpulan 3, set 37. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk inovasi pengajaran iaitu penggunaan teknologi realiti maya dalam PDP di dalam kelas. Okey, tugasan ini di bawah subjek kurikulum dan inovasi dalam pendidikan. Okey, nama pensyarah kami ialah Profesor Madya Dr. Zulkifli bin Mansur. Okey, seterusnya kami mempunyai 6 orang ahli kumpulan. Yang pertama adalah Muhammad Hafiz Ashraf, diikuti dengan Muhammad Hafiz. Seterusnya adalah Ahmad Khalid Saifullah dan Amira Sofia binti Amiruddin. Seterusnya Nur Aina Natasha binti Muhammad Saleh dan akhir sekali saya sendiri iaitu Nur Fatin Aufa Najwa binti Maliki. Okey, next. Dalam tugasan ini mempunyai terdapat beberapa isi kandungan yang telah kami olahkan, iaitu yang pertama pengenalan, seterusnya objektif, yang ketiga teori pengajaran yang digunakan dalam tugasan ini adalah kami memilih Ivan Pavlov. Okey, seterusnya teknologi augmented reality iaitu AR, dan dua lagi teknologi yang akan kami tunjukkan, iaitu kami menggunakan Powtoon dan juga Kahoot. Seterusnya kandungan dan juga kesimpulan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Hafiz Ashraf. Nama saya Muhammad Hafiz Ashraf. Okey, ni ada pengenalan iaitu pengenalan dari kepada tajuk kami iaitu teknologi realiti maya AR merupakan salah satu teknologi yang wujud pada era ketiga interaksi manusia komputer, iaitu human computer interaction. Yang kedua adalah membuka peluang untuk diaplikasikan dalam bidang pendidikan dan menyokong teori konstruktivisme memerlukan andaian atau hipotesis dengan memberi ruang kepada pelajar untuk menyelami ke dalam fenomena-fenomena yang tidak boleh diterangkan secara visual, kasar, pendengaran maupun sentuhan. Okey, yang akhir sekali teori pendidikan iaitu pendidikan berdasarkan praktikal, konstruktivisme dan pembelajaran sosial. Dari sini kami boleh menerangkan mengenai VR ni, pengguna VR adalah kurang, dan dengan menggunakan VR sebagai teknologi dalam pendidikan dapat mengembangkan pengetahuan anak murid. Seterusnya objektif. Yang pertama, menarik minat pelajar dalam mata pelajaran yang kurang difahami dan menghadkan masa dan tenaga pelajar semasa sesi PDP. Yang kedua, mengaplikasikan kemahiran dan penggunaan teknologi abad ke-21 ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan terhadap pelajar. Yang ketiga iaitu melatih pelajar berfikiran secara kreatif dan inovatif. Itu saja daripada saya. Saya akan paskan kepada rakan saya. Okey, seterusnya teknologi yang kami gunakan ialah teknologi augmented reality iaitu AR. Okey, AR ni adalah inovasi teknologi yang memasukkan objek virtual 2D dan 3D dari dunia maya ke dalam dunia nyata ataupun dunia realiti. Okey, menurut Farhana tahun 2017, pelajar yang menggunakan teknologi AR ini menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi berbanding penggunaan kaedah konvensional. Okey, jadi teknologi AR ni dikaitkan dengan rasa kehadiran, present, pengalaman secara langsung, immediacy dan juga keasyikan immersion. Okey, seterusnya aplikasi yang kami gunakan untuk membangunkan teknologi AR ni ialah Assemble Edu. Assemble Edu ni ialah platform yang membolehkan guru membuat aktiviti pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif dan menyeronokkan dengan 3D dan juga AR. Okey, elemen-elemen multimedia yang terlibat ialah 2D model dan 3D, teks, grafik, video, audio dan juga image. Okey, jadi teknologi AR ni mampu memberi pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif dan memberi pengalaman secara langsung. Okey, sebagai contoh, grup kami menggunakan teknologi AR dalam subjek biologi. Okey, ini adalah contoh interface untuk Assemble Edu.
aplikasi yang grup kami gunakan. Okey, di dalam interface ni di bahagian sebelah kiri terdapat elemen multimedia yang boleh guru-guru gunakan, iaitu 3D model, 3D dan 2D model, image, boleh masukkan image, boleh masukkan teks, video dan juga audio. Okey, dan di bahagian sebelah kiri ni adalah editing toolbar untuk Assemble EDU ni. Okey, Assemble EDU ni platform that enable you to make more interactive, collaborative and fun learning activities with 3D dan juga AR. Jadi guru-guru boleh menggunakan aplikasi ini. Okey, aplikasi ini dia tidak memerlukan coding, hanya masuk sahaja, insert 3D model, ikut kesesuaian subjek ataupun subtopik yang guru perlu ajar. Dia macam just insert, lepas tu try and error untuk masukkan teks, untuk masukkan video. Okey, seterusnya di dalam Assemble EDU ni saya letakkan juga ke semua elemen-elemen multimedia yang diberitahu sebentar tadi, iaitu audio. Okey, 3D model sebagai contoh untuk subjek biologi human organs, kita masukkan 3D model untuk human organs lah. Kemudian saya letakkan juga video daripada YouTube. Jadi bila student review aplikasi ni, mereka boleh tengok, bukan saja tengok 3D model, tapi diorang boleh juga pelajar boleh juga review ataupun tengok YouTube. Okey, kemudian masukkan elemen teks. Sebagai contoh saya masukkan kurikulum dan inovasi UKM set 37.3, dan juga image ni saya masukkan FPEN punya logo. Okey. Okey, cara untuk student ataupun doktor sendiri untuk try kami punya AR. Okey, boleh install Assemble Studio ni, AR Maker, install dekat App Store. Kemudian dekat bahagian bawah ni ada scan. Okey, boleh klik scan tu dan scan QR marker ni dan pilih vertical view. Okey, ini adalah contoh yang tadi. Dekat bahagian sini, kalau boleh tengok brain, lung, small intestine ni, kalau kita klik dekat bahagian sini, pelajar boleh tengoklah dia punya detail function. Macam contohnya lung, apa function lung, brain, heart. Lepas tu bila masuk ke dalam aplikasi ni, nanti akan ada, sebabkan kita letak audio, so music akan keluar lah, audio akan keluar, dan juga audio daripada video ni pun akan keluar juga. So student boleh tengok juga video. Okey, di sini saya sediakan juga link video untuk doktor tengok ataupun doktor boleh install dan rasai sendiri teknologi AR yang grup kami bangunkan. Okey, itu sahaja untuk AR. Seterusnya Kahoot. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, iaitu Nur Fatin Aufan Najwa binti Maliki, yang akan menerangkan teknologi yang seterusnya, iaitu teknologi Kahoot. Okey, penggunaan menurut Luqman 2017, penggunaan teknologi realiti maya seperti aplikasi Kahoot itu merupakan satu alat inovasi yang sesuai digunakan dalam PDP pelajar. Okey, ia juga merupakan kaedah pembelajaran melalui permainan interaktif yang mengandungi unsur persaingan, dan ia juga menggunakan model AD, iaitu A stand for analysis, D design, iaitu reka bentuk, D for develop, iaitu pembangunan, I for implementation, iaitu pelaksanaan, dan the last one is E evaluation, iaitu penilaian, sebagai tunjang utama dalam proses pembangunan aplikasi pendidikan yang berkualiti. Okey, next slide. Okey, seterusnya ciri-ciri permainan ini adalah merupakan seperti cabaran, peraturan, skor, ganjaran dan juga interaksi serta penggunaan kombinasi elemen-elemen multimedia seperti teks, warna, grafik, audio, video, dan aplikasi Kahoot ini juga terbukti berkesan dalam proses PDP. Okey, aplikasi Kahoot juga merupakan alat inovasi pengujian yang memberi impak berbanding kaedah konvensional terhadap pencapaian murid dalam sesebuah mata pelajaran, dan ia juga menerapkan penggunaan multimedia
dan ciri permainan dalam reka bentuknya adalah sebuah alat pengujian yang efektif kerana penggunaan inovasi baharu dalam dunia pendidikan ini berfokuskan kepada integrasi teknologi dan di mana pendidikan abad ke-21 diperlukan. Okay, next. Okey, ini merupakan paparan skrin Kahoot apabila pelajar perlu di mana kita lihat di paparan skrin ini, pelajar perlu mengakses Kahoot dengan meletakkan nombor PIN dari paparan skrin guru. So nombor PIN ini sifatnya berubah-ubah apabila kita refresh page Kahoot, apabila guru refresh page Kahoot tersebut. Okey, seterusnya nama pelajar yang sudah masuk ke dalam akaun Kahoot iaitu dengan setelah dia meletakkan nombor PIN tersebut, dia akan nama mereka akan terpapar dalam pada skrin guru. Okay, next. Okay, seterusnya murid juga melihat soalan pada paparan skrin guru dan murid perlu menjawab soalan dengan memilih warna pada jawapan yang betul di paparan skrin masing-masing. Okey, di mana kita lihat di sebelah kiri, guru boleh meletakkan tempoh masa untuk pelajar menjawab pada setiap soalan. Guru juga boleh meletakkan masa yang berbeza-beza iaitu sama ada 5, 10, 20 ataupun 30 saat dan ke atas. Okey, dan di bawah sebelah kanan kita boleh melihat jumlah skor yang akan ditunjukkan kepada pelajar apabila pelajar tersebut menjawab soalan dengan betul. Okay, next. Okay, Prof boleh cuba sendiri dengan memasukkan dengan melayari link yang telah saya nyatakan tersebut. Okay, seterusnya saya pass kepada rakan seterusnya untuk sampaikan teknologi yang seterusnya. Okay. Saya Nur Aina Natasha binti Muhammad Saleh dan saya akan menerangkan tentang teknologi yang ketiga iaitu Powtoon. Jadi seperti yang kita tahu, pengajaran dan pembelajaran yang sejajar dengan peredaran zaman seperti aplikasi Powtoon sangat memberi kesan yang positif kepada pembelajaran pelajar di mana ia merupakan bahan bantuan mengajar yang boleh meriahkan suasana kelas dan pembelajaran. Menurut Latifah dan Lazulva 2020, aplikasi Powtoon adalah sebuah paparan yang berunsurkan ciri-ciri animasi yang boleh menarik perhatian anak-anak murid yang berasaskan audio visual di mana adanya suara, adanya gambar yang menarik, adanya video yang menarik di mana animasi ini termasuklah animasi tulisan, animasi kartun dan ada juga ciri transisi yang menarik yang memberikan impak yang lebih besar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan menurut Nurdian Shah et al. 2018, beliau menyatakan bahawa hasil video yang dibuat menggunakan aplikasi Powtoon dapat dipancarkan tanpa memerlukan kemudahan internet. Sama ada dalam bentuk pembentangan ataupun dalam bentuk PDF. Ini adalah amat membantu untuk pelajar di luar bandar di mana guru-guru boleh memuat turun dahulu pembentangan dan seterusnya boleh membentang di sekolah tanpa memerlukan capaian internet. Next. Menurut sebuah kajian yang dilakukan oleh Purnami et al. 2022, berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpul, uji kaji yang telah dijalankan menunjukkan bahawa keputusan dan penelitian pra-uji kaji pada 14 November 2016, indeks motivasi pelajar rata-ratanya hanyalah 67, 86 dan jika ingin dibandingkan dengan indeks motivasi pelajar setelah dilakukan percubaan pengajaran menggunakan aplikasi Powtoon ini adalah lebih besar iaitu 80.06. Jadi apa yang boleh kita dapati di sini ialah pembelajaran menggunakan aplikasi Powtoon jelas bukan saja dapat merangsang minat murid tapi juga meningkatkan motivasi dalam mempelajar iaitu intrinsic pelajar itu sendiri untuk tampil fokus terhadap apa yang mereka pelajari dan apa yang telah disampaikan. Next. Ini merupakan link ataupun
sharing yang saya telah pastekan di slide dan doktor boleh tengok. Next. Okey, ini adalah salah satu beberapa slide yang saya telah kongsikan di sini, di mana saya boleh tunjukkan di sini terdapat terdapat tulisan yang menarik, terdapat ringkasan yang padat dan menarik tanpa perlu membuka buku teks, dan pelajar berupaya untuk mendapat idea tentang apa yang ingin dipelajari dengan lebih mudah, dengan lebih seronok. Dan secara tentu perkara ini lebih membuatkan pelajar berasa menarik, berasa minat kerana warna yang menarik, kerana tulisan yang menarik dan juga animasi yang menarik seperti guru yang seakan-akan sedang mengajar di hadapan. Jadi inilah yang membuatkan aplikasi PowerToon ini jelas mempunyai impak yang sangat besar untuk pelajar melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. Kerana untuk membuat video ataupun apa-apa yang melibatkan PowerToon ini, ia juga seperti yang rakan saya telah bentangkan tadi, ia terdapat aplikasi di mana kita boleh edit dia punya tulisan, animasi yang kita suka dan juga template yang kita inginkan, yang kita percaya boleh menarik minat pelajar itu sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Faiz bin Nurasi dan seterusnya saya akan membentangkan tentang teori pengajaran yang digunakan. Alright, teori pengajaran yang dipilih ialah teori yang telah diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov atau lebih dikenali sebagai Ivan Pavlov. Okey, so kita akan cerita serba sedikit latar belakang dan juga sejarah Ivan Pavlov ini. Okey, Ivan Pavlov telah dilahirkan pada tahun 1849 di Ryazan, Rusia Tengah, dan meninggal dunia pada tahun 1939 di Leningrad. Beliau juga adalah seorang ahli fisiologi, ahli psikologi dan juga ahli perubatan yang berasal daripada negara Rusia. Beliau telah mendapat gelaran doktor pada tahun 1879. Kemudian, pada tahun 1884, beliau telah bekerja sebagai Profesor Fisiologi di Institute of Experimental Medicine. Kemudian pada tahun 1904, beliau telah dianugerahkan hadiah Nobel kategori fisiologi ataupun perubatan atas eksperimen beliau yang terkenal. Okey. Pavlov menjalankan penyelidikan dengan menggunakan anjing peliharaannya. Okey. Dalam eksperimen ini, beliau telah berjaya melatih anjingnya untuk mengeluarkan audio melalui kedengaran bunyi yang dikeluarkan oleh metronom. Hasil eksperimen ini telah mengasaskan teori behavioris dalam bidang psikologi yang merupakan rujukan asas konsep pelaziman klasik pada masa kini. Selain itu, beliau turut adalah merupakan pelopor kepada mazhab rangsang dan juga gerak belas. Okay, seterusnya kita pergi ke teori pelaziman klasik Pavlov. Okey. Menurut Pavlov, setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Kemudian gerak balas bermaksud apa-apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat sesuatu rangsangan. Rangsangan pula ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga yang timbul gerak balas. Dan hasil daripada kajian Pavlov juga, beliau berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku akibat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Pembelajaran yang berlaku, perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman, dan pembelajaran yang berlaku akibat rangsangan ialah pelaziman klasik. Kemudian beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip kelaziman klasik yang dikemukakan oleh Pavlov. Okey, konsep tersebut, terdapat 3 konsep tersebut. Alright, yang pertama ialah generalisasi. Okey, generalisasi ini bermakna rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Sebagai contohnya, Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia diadakan. Kemudian Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan. Kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain, jadi kerisauan dalam sesuatu mata pelajaran iaitu mata pelajaran kimia
telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran yang lain, iaitu biologi. Okay, kemudian konsep yang kedua pula ialah diskriminasi. Okay, diskriminasi ini berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Okay, dalam kajian terhadap anjing Pavlov, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi lain daripada loceng. Okay. Seterusnya kita pergi kepada konsep yang ketiga, iaitu konsep penghapusan. Okay. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Okay. Dalam kajian Pavlov, bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tidak terlazim, iaitu makanan. Dalam hal ini, lama kelamaan, bunyi loceng tidak akan membawa rangsangan kepada anjing tersebut untuk mengeluarkan air liurnya. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. Okey, so bagi mengukuhkan teori tersebut, beliau apabila kita kaitkan dengan sistem pengajaran abad ke-21 ini, apabila bahan mengajar itu dikemas kini, rangsangan dan gerak balas akan berlaku kerana dengan kaedah pembelajaran moden, pelajar akan lebih tertarik dengan warna, animasi dan permainan yang wujud semasa pembelajaran sedang berlangsung. Seterusnya. Berdasarkan teori Ivan Pavlov, terdapat 4 elemen yang terkandung dalam sistem pembelajaran menggunakan e-learning sebagai alat pembelajaran. Iaitu yang pertama, iaitu penguasaan. Ataupun dalam kata lainnya acquisition. Dalam proses ini akan berlaku apabila pelajar melayari bahan pembelajaran semasa kelas berlangsung. Kemudian elemen yang kedua iaitu generalisasi. Generalisasi ini akan berlaku apabila kebiasaan pelajar mengakses halaman Kahoot, tetapi halaman seperti Powtoon telah disediakan secara tidak langsung. Pelajar telah memberikan gerak balas terlazim apabila mengakses halaman tidak terlazim. Kemudian yang ketiga iaitu diskriminasi. Diskriminasi berlaku apabila kaedah penyediaan bahan e-learning terhadap pelajar yang selama ini mudah difahami dan dibuat, tetapi apabila ianya telah menjadi rumit untuk pelajar fahami dan melayarinya, ianya akan membuatkan gerak balas tidak berlaku. Dan yang terakhir iaitu penghapusan. Penghapusan akan berlaku sekiranya penggunaan bahan mengajar, iaitu sistem pembelajaran secara e-learning tidak digunakan berterusan, gerak balas akan terhapus secara berperingkat. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada kawan saya Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khalid Saifullah Memang Adasuki akan menceritakan tentang kandungan. Realiti maya boleh digunakan untuk mempertingkatkan tahap pembelajaran pelajar. Dengan wujudnya realiti maya ni dalam pembelajaran, mereka juga boleh menggunakan deria sedia ada untuk menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran mereka juga tak terhadlah dan hanya membaca, melihat, bahkan mereka juga melalui proses pembelajaran yang selari dengan arus teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat. Yang pertama, pembelajaran melalui pengalaman. Tidak boleh dinafikan, salah satu proses pembelajaran yang berkesan adalah melalui pengalaman. Pelajar boleh merasai sendiri pengalaman melalui penggunaan teknologi realiti maya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jika dulu, pelajar mempelajari ilmu secara konvensional menggunakan buku, poster, kad imbas dan sebagainya tanpa suara, hanya melalui gambar dan penulisan sahaja. Tetapi dengan teknologi ini, isi buku yang dahulunya hanya memaparkan imej pegun akan dihidupkan. Yang kedua, pembelajaran secara visual. Terdapat kelompok pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara visual. Jika dibandingkan dengan membaca untuk belajar, realiti maya juga mampu mempamerkan visual supaya pelajar lebih mudah memahami isi pembelajaran. Terutama sekali, ia membolehkan pelajar untuk berinteraksi dengan realiti yang dijana itu. Sebagai contoh, pelajar boleh berinteraksi dengan haiwan-haiwan terancam ataupun mendekati haiwan liar
dan mereka juga boleh mempelajari dengan dekat bagaimana haiwan tersebut hidup di habitatnya. Yang ketiga, tahap kreativiti pelajar meningkat. Penggunaan realiti maya dalam pembelajaran bukan sahaja ideal untuk tujuan penyampaian maklumat, akan tetapi juga boleh dan bagus juga untuk penciptaan kandungan. Dengan menyediakan medium yang betul untuk pelajar seperti aplikasi TickBrush, guru dapat membantu mereka mempertingkatkan kreativiti mereka. TickBrush ni adalah aplikasi yang oleh daripada Google yang boleh pengguna melukis secara 3D dan persekitaran anda adalah kanvas putih. Pengguna bebas untuk berkarya ikut kreativiti masing-masing di dalam aplikasi itu. Yang keempat, memaksimumkan penglibatan pelajar. Dengan bantuan teknologi realiti maya, semua pelajar dapat melibatkan diri semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka diberi peluang sama rata untuk guna peranti realiti maya yang telah disediakan oleh pihak sekolah yang bertujuan proses pembelajaran. Setiap pelajar akan gile-gile menggunakannya tanpa ada yang rasa tercicir, kan? Dan secara tak langsung ianya menerapkan sikap dan nilai tolak ansur dalam diri setiap pelajar itu sendiri. Seterusnya, kesimpulan. Penggunaan teknologi realiti maya bukanlah bertujuan untuk menggantikan teknik pengajaran yang sedia ada dan tak juga sebagai penanda aras sesuatu kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, di dalam kelas. Akan tetapi, ia dapat membantu memudahkan lagi urusan guru di samping untuk tarik minat pelajar dengan gabungan pelbagai teknologi realiti maya. Contohnya, seperti penggunaan Kahoot dan Powtoon. Perkembangan semasa dan perubahan zaman telah mengubah teknik PDP sejajar dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam melaksanakan sistem pembelajaran abad yang ke-21 dalam memastikan sesebuah mata pelajaran ini terus kekal relevan serta dapat capai misi dan visi yang telah ditetapkan. Hal ini bukan sahaja dapat menarik minat untuk pelajar terus belajar, malah dapat mengenal pasti tahap kesukaran bagi setiap soalan yang diberikan kepada pelajar dengan melihat bilangan pelajar yang dapat jawab soalan dengan betul. Dengan itu, guru pun dapatlah memberikan penekanan kepada tahap pemahaman dengan memperbanyakkan lagi latihan bagi sesebuah tajuk. Terdapat banyak lagi manfaat yang diperoleh dengan melaksanakan penggunaan teknologi realiti maya ni dalam PDP. Jadi, guru-guru seharusnya mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan juga sentiasa perlu bersedia dalam menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan cekap mengikut peredaran zaman. Jadi, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.